Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarif Fahrin bin Hilmi. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang penghayatan akidah dan ibadah berpandukan sunnah Rasulullah SAW mampu membina peribadi dan jati diri Muslim. Baiklah, isi kandungan yang akan dibentangkan ialah yang pertama definisi sunnah, kedua definisi akidah, yang ketiga definisi ibadah, keempat contoh akidah, kelima contoh ibadah dan akhir sekali rumusan. Definisi sunnah. Sunnah adalah salah satu dari wahyu Allah di mana maksud dan isi kandungannya dilafazkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini berarti sunnah mempunyai autoriti yang sama pentingnya dengan Al-Quran selaku sumber yang memberi penjelasan tentang isi kandungan ajaran Islam. Justru kefahaman terhadap konsep Al-Sunnah dan peranannya perlu difahami dengan tepat dan betul. Oleh yang demikian, untuk memastikan kefahaman yang betul dan tepat itu tercapai, maka penjelasan tentang Al-Sunnah tersebut mestilah dirujuk kepada golongan ulama yang pakar dalam bidang berkenaan yang sering mendapat sanjungan sebagai ahli hadis. Untuk itu, sebahagian besar dari penulisan ini akan merujuk kepada penjelasan dan kupasan para ulama yang tersebut. Seterusnya, definisi akidah. Akidah ialah sistem kepercayaan Islam yang berteraskan kepada persaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah yang esa dan tiada sekutu baginya, dan persaksian bahawa Muhammad itu hamba dan utusan Allah. Akidah juga adalah sistem kepercayaan yang berkait rapat dengan keimanan dalam keadaan dan ketakwaan hinggakan Allah Subhanahu Wa Taala menyeru agar manusia Muslim meninggal dalam keadaan Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sesekali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Dalam surah Al-Imran ayat 102. Ayat ini menjelaskan bahawa umat Islam perlu mati dalam keadaan Islam, iaitu masih berpegang teguh dengan akidah yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Definisi ibadah. Ibadah menurut Ibnu Manzur 1997, perkataan ibadah membawa maksud ketaatan dan dikatakan bahawa makna ibadah dari segi bahasa adalah ketaatan beserta kepatuhan. Jika disebut bahawa seseorang beribadah kepada Tuhan, ini bermaksud bahawa dia patuh dan tunduk segala arahan dan larangan Tuhannya. Seorang yang tunduk dan merendah diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala digelar abid, iaitu hamba. Ketundukan dan kepatuhan yang dimaksudkan tidak hanya bersifat zahir, malah meliputi batin. Dengan kata lain, ketaatan secara menyeluruh. Tujuan utama manusia dicipta adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap perbuatan manusia bermula dari niat dan keazaman melakukan sesuatu, perkara dan gerakan anggota badan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah ibadah. Baiklah, kita teruskan dengan contoh-contoh akidah. Contoh akidah yang pertama ialah memahami konsep ma'rifatullah. Ma'rifatullah bermaksud mengenali dengan meyakini, membenarkan dan beriman dengan hati kewujudan Allah, namanya, sifatnya dan perbuatannya, dan tiada sesuatu yang serupa dengannya, serta menerima segala ajarannya. Oleh itu, sebagai orang Muslim haruslah melakukan perkara yang diperintahkannya dan meninggalkan perkara yang dilarangnya. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 162, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyangku dan ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan yang memelihara sekalian alam. Baiklah, akidah yang kedua ialah berpegang kepada Al-Quran. Dalam surah Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang bermaksud, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Jika ayat ini diperhatikan, Allah SWT memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan agama dan talinya, juga melarang kita berpecah belah. Ada sebuah isyarat yang menunjukkan bahawasanya berpegang teguh dengan agama dan tali Allah tidak akan mengakibatkan perpecahan. Dalam hal ini sekaligus mengandung makna bahawa perpecahan bukanlah bahagian dari berpegang teguh dengan agama dan talinya. Kerana jika berpegang teguh dengan agama dan tali Allah mengakibatkan perpecahan, maka Allah tidak akan memerintahkan kita untuk berpegang teguh dan sekaligus melarang kita dari berpecah belah. Contoh akidah yang ketiga ialah meningkatkan keimanan. Mengikuti sunnah Rasulullah, seseorang Muslim dapat memperkuat iman dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penghayatan akidah ini membantu untuk mendalami pemahaman tentang ajaran Islam dan mendekatkan diri dengan Allah. Contoh akidah yang terakhir ialah menjaga kesucian ibadah. Sunnah Rasulullah SAW memberikan petunjuk tentang tata cara melaksanakan ibadah dengan betul dan sempurna.
Dengan mengikuti sunnah ini, seseorang Muslim dapat menjaga kesucian ibadahnya dan memastikan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita masuk kepada contoh ibadah. Yang pertama ibadah khusus, yang kedua ialah ibadah umum. Contoh ibadah khusus yang pertama ialah solat 5 waktu. Solat merujuk kepada sembahyang dalam agama Islam. Solat terbahagi kepada solat fardu dan solat sunat. Solat fardu diwajibkan ke atas orang Islam sebanyak 5 kali sehari pada waktu-waktu tertentu. Solat fardu merupakan salah satu dari rukun Islam. Solat fardu yang diwajibkan didirikan ialah solat 5 waktu sehari semalam, iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Sekiranya seseorang tertinggal solat fardu, wajib baginya untuk mengulangkan dengan niat qada. Bagi mereka yang musafir, mereka diharuskan bagi solat dengan mengqasarkan dan menjamakkannya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna solataka nas'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya, sungguh solat itu adalah kewajipan yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Baiklah, ibadah khusus yang kedua ialah puasa. Puasa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa yang dilakukan sejak terbit matahari sehingga terbenamnya matahari. Puasa juga membawa maksud menahan diri dari hawa nafsu, baik itu makan, minum, syahwat dan lain-lain. Baiklah, seterusnya ibadah umum. Ibadah umum yang pertama ialah zikir. Berzikir merupakan satu ibadah mengingati Allah Subhanahu Wa Taala sama ada melalui lisan ataupun melalui jantung hati. Zikir menerusi lidah, meliputi istighfar, berdoa, berselawat ke atas Rasulullah SAW, tasmid, tahmid, takbir, tahlil dan pembacaan Al-Quran dan seumpamanya. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Taha ayat 124, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang membawa maksud, dan sesiapa yang berpaling dari mengingatiku, maka buat dirinya kehidupan yang sempit dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat kelak dalam keadaan buta. Baiklah, ibadah umum yang kedua ialah sedekah. Sedekah didefinisikan sebagai pemberian oleh seseorang kepada orang lain yang memerlukan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada pemberian itu ditujukan kepada fakir miskin, sanak saudara maupun untuk kepentingan fisabilillah. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, al-yadu ulya khairul minal yadus suflah, yang bermaksud tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Riwayat Al-Bukhari. Baiklah, rumusan yang dapat dibuat daripada tajuk ini ialah penghayatan akidah dan ibadah berpandukan sunnah Nabi Muhammad SAW adalah penting bagi umat Islam. Sunnah Nabi Muhammad adalah tindakan atau tingkah laku yang dijadikan teladan bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah dan menjaga akidah mereka. Penghayatan akidah dan ibadah berpandukan sunnah Nabi Muhammad SAW akan membantu umat Islam dalam menguatkan iman mereka, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan keberkatan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih.